Yang sahih di berita RTM. RTM terus unggul. Berita perdana edisi Sabtu 25 September 2021. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Kebenaran rentas negeri dijangka dimuktamadkan 3 minggu lagi. Konsep keluarga dunia, suntik kebersamaan tangani pandemik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kebenaran rentas negeri dijangka akan dimuktamadkan dalam tempoh 3 minggu lagi. Kebenaran tersebut hanya dapat dilaksana selepas beberapa langkah menyegerakan vaksinasi populasi dewasa dicapai dalam tempoh terdekat. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, antara tindakan segera dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia ATM ialah mengatur gerak lebih banyak Combat Medic Vaccination Team CMVT di kawasan pedalaman dan PPV Pandu Lalu. InsyaAllah cuba mengumumkan kelonggaran itu apabila kita mengecapi 90% vaksinasi dewasa. Dan apa perancangan yang telah pun kita lakukan bersama-sama dengan KKM, itu saya harap kita dapat jayakan dalam 3 minggu ni. Datuk Seri Hishamuddin meninjau PPV Pandu Lalu di Batalion ke-6 Regimen Ranger Diraja, Kem Ulu Tiram, Johor Bahru. Tumpuan diberi kepada 13,800 remaja terdiri daripada anak anggota ATM, anak warga Kementerian Pertahanan dan anak orang awam yang bersekolah dalam Kem Tentera Darat Malaysia. Ia meliputi 31 lokasi di seluruh negara, iaitu 21 di Semenanjung, selain 10 di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, kerajaan menafikan dakwaan pembangkang bahawa Malaysia mengikut telunjuk China berhubung isu pembentukan kerjasama 3 hala antara Australia, United Kingdom UK dan Amerika Syarikat. Ia susulan tindakan Malaysia mendapatkan pandangan China berkaitan isu berkenaan. Pandangan daripada China itu penting sebagai langkah mengimbangi kuasa besar yang akan memberi impak geopolitik di rantau Asia. Kita konsisten daripada dulu lagi. Kekuatan yang ada kepada Malaysia, kita mendekati kedua-dua buah kuasa besar ni. Dan hubungan kita mutual respect between us and the US and China. And they respect our stand. Menurutnya, kemesraan dengan negara berkenaan tidak bermakna Malaysia akan berkompromi dari segi kedaulatan dan kedudukan negara ini. Beliau berkata demikian selepas meninjau pusat pemberian vaksin Pandu Lalu di Batalion ke-6 Regimen Ranger Diraja, Kem Ulu Tiram. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan membuat penampilan sulung sebagai Perdana Menteri pada sesi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA ke-76 di New York malam ini. Konsep keluarga dunia antara isi kandungan ucapan Ketua Delegasi Malaysia itu pada sesi debat umum melalui rakaman video. Ikuti perincian disediakan wartawan Ravin Semunggam. Menurut Ketua Pakar Ekonomi Alliance Bank, Mano Karen Motayan, pendekatan konsep keluarga dunia menunjukkan Malaysia bersedia untuk bekerjasama dengan dunia dalam mengurus, menangani dan memulihkan krisis COVID-19 global. Kita
mengharapkan penerapan nilai keluarga Malaysia, suntik semangat persamaan dalam komuniti. Konsep keluarga Malaysia juga bersifat inklusif, merentasi kesempadan agama, bangsa dan kaum. Ini amat bertepatan dan sesuai dengan fokus utama kerajaan dalam memulih, membaiki dan juga membangun semula rakyat yang sedang dilanda kemelut kesihatan dan ekonomi akibat wabak. Selain konsep keluarga Malaysia, turut bakal diketengahkan status vaksinasi negara yang memberangsangkan apabila merekodkan kadar vaksinasi harian dengan jumlah tertinggi lebih 500,000 dos sebelum ini. Sementara itu, pemimpin dunia perlu mengambil pendekatan bersama untuk membuka sempadan negara masing-masing untuk memulihkan ekonomi dunia yang terjejas akibat COVID-19. Itu pula khidmat penyandang kursi Sultan Mizan Zainal Abidin UNIZA, Profesor Dato' Muhammad Abu Bakar. Keluaran dalam negara kasar KDNK juga menguncung 5.6% tahun lalu susulan langkah penutupan ekonomi negara. Jadi dalam hal ini perlunya penyeragaman dasar atau polisi negara-negara yang dimaksudkan ini sama ada dalam lingkungan ASEAN untuk sama-sama bekerjasama bagi memastikan pergerakan manusia agar industri pelancongan yang telah mengalami kerugian berbilion dapat diberi suatu macam suntikan dan seterusnya memulihkan ekonomi negara yang dimaksudkan. UNGA yang bermula 14 September lalu memberi tumpuan terhadap meningkatkan usaha memerangi perubahan iklim dan COVID-19. Mesyuarat peringkat tinggi itu memberi peluang kepada pemimpin dunia untuk bekerjasama melaksanakan matlamat PBB seperti yang termaktub dalam piagamnya yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Jun 1945. Menerusi ucapan sulung ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menyampaikan ucapan dengan konsep keluarga dunia dan bagaimana keluarga Malaysia akan bekerjasama dengan keluarga dunia untuk mengatasi dan pulih daripada penularan virus COVID-19. Dengan membawa konsep keluarga Malaysia di peringkat persada dunia, ia boleh dicontohi oleh negara-negara lain. Robin Sanmugam, Berita RTM. Inisiatif My Digital iaitu untuk menambah baik jalur lebar terutamanya di kawasan pedalaman antara perancangan untuk direalisasikan dalam rancangan Malaysia ke-12. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, ia memudahkan pelajar mengakses jalur lebar ketika sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan, saya percaya kita akan memperkasakan sekali lagi kita punya rancangan meningkatkan konektiviti bagi seluruh negara dan memastikan seluruh negara kita mendapat khidmat 4G, bukan lagi 2G atau 3G, dan juga persiapan sepanjang rancangan Malaysia ke-12 untuk memberi penekanan kepada rolling out program 5G. Rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 yang akan dibentangkan di Parlimen Isnin ini diharap dapat memberikan perhatian kepada transformasi pelbagai sektor. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, sektor pertanian perlu dikembangkan bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan sampingan kepada petani di seluruh negara. Sudah pasti ada perubahan yang besar berlaku kerana PM bagi tahu penekanan diberi kepada negeri-negeri miskin. Di samping bagi negeri-negeri yang sudah berada di hadapan, mereka akan dibantu untuk menggerakkan pembangunan, sementara negeri-negeri miskin akan dibantu untuk membolehkan mereka mengangkat martabat masing-masing. Jadi pendekatan yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita kasih ini sudah pasti mampu untuk menggerakkan ekonomi, mampu menggerakkan hubungan sosial, lebih-lebih lagi berhubung dengan pendidikan.
Beliau yang juga ahli Parlimen Arau berkata demikian selepas melawat Masjid Kampung Alur Redis di Arau Perlis yang terlibat kebakaran semalam. Dua projek perumahan rakyat PPR akan dibangunkan di Pulau Pinang sepanjang tempoh RM ke-12. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata, pembangunan itu wajar berikutan peratusan PPR di Pulau Pinang yang amat rendah. Bagi kawasan tanah besar, dua lokasi sedang dikenal pasti, iaitu Seberang Perai Utara atau Seberang Perai Tengah. Kalau ikut kajian dari segi pendapatan, the B40, the below B40, 45% rakyat Pulau Pinang yang B40 datang daripada SPU dengan SPT. Maka adalah amat wajar sebuah PPR, projek PPR dibuat di dalam kawasan tersebut. Manakala yang sebuah lagi PPR ni bukan dibuat di pulau. Terdahulu, beliau membuat lawatan kerja di Majlis Bandaraya Seberang Perai di Bukit Mertajam. 11 rancangan Malaysia iaitu rancangan 5 tahun pembangunan negara memberi fokus dalam membentuk masyarakat yang harmoni, bertoleransi dan dinamik. Bagi rancangan Malaysia ke-12 pula, pandemik COVID-19 akan tersenarai sebagai agenda utama dalam intipati laporan. Justru apakah jangkaan penganalisis dan pemain industri bagi RM ke-12 ini? Vimala Kasturi Verasami ada perinciannya. Tumpuan utama rancangan jangka sederhana jangka panjang ialah untuk merapatkan jurang pembangunan, selain itu jurang pendapatan. Kementerian Kesihatan Malaysia menyasarkan nisbah katil hospital kepada 1,000 penduduk pada akhir rancangan Malaysia ke-12. Rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan pada 27 September ini akan menumpukan pemulihan dan pembangunan semula ekonomi Malaysia sejajar dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Matlamat Pembangunan Mampan. Konsep keluarga Malaysia yang diperkenal Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga dijangka akan mengukuhkan RM ke-12. Transformasi lanskap ekonomi baharu pasca pandemik antara dimensi bagi memacu pemulihan ekonomi negara. Ini kerana kekuatan negara bersandarkan kepada daya saing dalam konteks pengetahuan, kreativiti, pendigitalan dan adaptasi teknologi. Yang penting sekarang ini, terutama rancangan Malaysia ke-12 ini, akibat daripada pandemik ini. Kerana dia dijangka akan merubah perjalanan ekonomi, asas-asas ekonomi dengan cara yang meluas. Jadi penting Malaysia memastikan kita berada di landasan yang betul, kita dapat memulihkan kecederaan daripada krisis ekonomi. Bukan sahaja kerajaan, walaupun dokumen rancangan Malaysia 12 adalah dokumen kerajaan, tetapi kejayaan untuk kita melaksanakan rancangan ini sebenarnya terletak juga di atas bahu rakyat Malaysia. Penularan pandemik COVID-19 menyebabkan sebahagian besar sektor ekonomi negara ditutup sementara. Justeru, melalui RM ke-12, sektor itu dijangka menerima nafas baharu khususnya golongan peniaga. Kerajaan harus mewujudkan geran-geran dan dana khas untuk sektor ini. Pembangunan IKS juga harus dilihat di dalam konteks revolusi perindustrian 4.0, ekonomi digital dan sebagainya. Penggunaan sumber-sumber yang sedia ada seperti di dalam sektor pelancongan harus digiatkan. Dalam pada itu, Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas menyarankan kerajaan memperkasa modal insan agar rakyat mahir khususnya dalam digitalisasi demi kelangsungan hidup. Perlu ada pemfokusan terhadap pembinaan dan penguatan terhadap
modal insan. Nah, modal insan ini juga merupakan di antara kerangka 6 teras utama di dalam RMK ke-11. Namun, apa yang berlaku dalam RMK ke-11 mungkin mencatatkan sedikit perbezaan dengan RMK ke-12 daripada tahun ini sehingga ke tahun 2025 mengambil kira persekitaran di luar. Justru apabila kita telah mengkaji wujudnya COVID-19 di mana pendigitalan berlaku secara maksimum. Rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 dilihat akan memperkenal pelbagai dasar jangka sederhana dan panjang bagi menangani pelbagai isu meliputi isu kesihatan dan kelangsungan perniagaan agar keadaan negara kembali pulih. Salam keluarga Malaysia, Bimala Kasturi Birasami, Berita RTM. Beralih kepada statistik COVID-19. Hari ini sebanyak 13,899 kes direkodkan, turun 655 kes berbanding 14,554 kes semalam. Perkembangan terbaru itu menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negara ini sebanyak 2,185,131. Berikut statistik harian COVID-19 mengikut negeri-negeri. .52% atau 19.31 juta individu telah lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Seramai 21.9 juta individu telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos suntikan vaksin. Selain itu, 25,326 atau 0.8% daripada populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun telah melengkapkan suntikan. Berikut data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri. Hamil ketika pandemik mengundang dilema buat bakal ibu, kegembiraan atau kebimbangan. Paparannya seketika nanti dalam segmen Bertemu kembali. Kehamilan merupakan detik yang menggembirakan. Namun hamil ketika pandemik turut mengundang dilema yang bertukar menjadi kebimbangan buat bakal-bakal ibu. Ada sesetengah wanita hamil serta mereka yang merancang untuk hamil berbelah bahagi apabila berdepan dengan persoalan mengenai keperluan untuk divaksin. Wartawan Grace Aisyah Kidayan merungkai dilema bersama wanita hamil dan doktor pakar sakit puan secara eksklusif dalam segmen COVID Itu Benar. Polis akan mengeluarkan notis tawaran kompensasi. Itu antara mesej yang kita hari hari sepanjang tempoh kita digunakan membantu pesakit COVID-19. Saya mendekati secara rapat golongan ibu hamil untuk melihat dan mendengar sendiri dilema yang dihadapi oleh mereka. Rata-rata mereka ada yang mendapatkan perkhidmatan di hospital kerajaan, tidak kurang di premis swasta, telah selamat melahirkan anak dan lengkap menerima 2 dos suntikan ketika di awal kehamilan mahupun dalam tempoh berpantang. So far, okey lah. Selepas umur ambil vaksin ni, ada berapa orang dekat terjejas lah dalam golongan. Alhamdulillah lah. Perkara pertama yang paling saya risaukan adalah kandungan saya. Sebab kita tahu macam-macam dugaan, cabaran terutamanya melibatkan wanita hamil ni berdepan dengan virus COVID-19 ni kan. Macam mana kita nak
melindungi diri kita dan kandungan kita. Menerima vaksin COVID-19, itulah jalan terbaik buat mereka bagi melindungi bayi dalam kandungan selain berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini kita ikhtiar. Semua ni yang terhadap COVID semua virus semua dengan izin Allah lah. Setiap ada datang penyakit, mesti ada kesembuhan. Menurut Dr. Pakar Sakit Puan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Andorra, selepas mengambil kira manfaat dan risiko, wanita hamil disaran untuk divaksinasi pada bila-bila tempoh kehamilan. Biasanya apabila ibu mengandung yang tidak mengambil vaksin, mereka mudah dapat infeksi yang teruk dan sehingga kes-kes kemasukan ke ICU di kalangan ibu-ibu yang tidak divaksin ini tinggi dan kematian juga tinggi. Proses rawatan dan bersalin di hospital swasta juga sama apabila pesakit perlu menjalani saringan COVID-19 terlebih dahulu. Sebenarnya frontliners dekat government hospital pun dia sangat mengambil berat pada ibu-ibu mengandung. Mereka akan diberi keutamaan melebihi daripada kelompok-kelompok yang lain, ya. Kerana kita ada 2 nyawa dekat sini yang kita kena protect. Dimomok-momokkan dengan berita palsu dan konspirasi tentang vaksin, punca segelintir ibu hamil yang ragu-ragu menerima suntikan tersebut. Tak percayalah sebab kadang-kadang diorang merepek-repek kan. Diorang macam cerita yang ada microchip lah, ada implant lah, apalah macam itulah. Macam saya mungkin saya seorang wartawan, jadi saya tahu dia berita itu benar ataupun tidak. Saya sendiri pun dah cuba, dah dapatkan 2 vaksin pun okey. Bersalin pun tak ada masalah semua. Baby pun alhamdulillah sihat. Jangan dengar dekat Facebook ke WhatsApp group ke, sebab kita sendiri tak ada pengetahuan tu, and so kita refer pada yang pakar. Kalau bahagian kesihatan, kita tanya kepada pakar yang kesihatan lah. Kesihatan, kalau bab dari segi makam, kita refer kepada pejabat mufti. Mufti pun kata kita boleh ambilkan, so tak ada keraguan lah untuk kita. Zaman beralih, musim bertukar. Segala-galanya mesti disesuaikan mengikut keadaan semasa. Tambahan kerajaan menyasarkan untuk negara beralih ke fasa endemik menjelang Oktober ini. Justru ketika era pandemik COVID-19, pasangan dinasihatkan perlu membuat perancangan keluarga agar kualiti institusi keluarga tidak terjejas. Di musim pandemik ni sebenarnya untuk yang mana yang tidak mahu diri mereka divaksin adalah tidak digalakkan untuk mereka hamil terlalu semasa kes terlalu tinggi. Mungkin setelah Malaysia di dalam keadaan endemik, mana kita sudah hidup dengan virus, itu mungkin masa yang lebih sesuai untuk mereka merancang kehamilan. Yang paling penting sekali sebenarnya kedua-dua mereka telah mengambil vaksin. Tempoh pandemik fasa yang cukup mencabar buat kita semua, termasuk wanita hamil. Justru pengambilan vaksin adalah pilihan peribadi. Jika anda hamil dan menghadapi dilema untuk mengambil vaksin ataupun tidak, fikirkan nyawa dan anak dalam kandungan anda kerana anda berisiko untuk menerima jangkitan COVID-19. Sekiranya anda mengalami keraguan, rujuklah kepada doktor pakar anda untuk membuat keputusan. Bukannya merujuk kepada cerita burung, berita yang tidak berasas yang tersebar di media sosial. Grace Aisyah Kedayan, COVID itu benar. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Menjelang Piala AFF Suzuki 2020, penjaga gol Melaka United, Khairul Fahmi Cik Mat mahu mendapatkan kepercayaan Ketua Jurulatih Harimau Malaya bagi memastikan dirinya tersenarai dalam kempen berkenaan. Belah Ika mahu memberikan yang terbaik sepanjang kem latihan pusat skuad kebangsaan. Khairul Fahmi yang tersenarai dalam barisan 24 pemain dalam kem latihan itu mahu membuktikan kemampuan bagi membolehkan dirinya tersenarai dalam skuad bimbingan Tanjung Home untuk kempen Piala AFF Suzuki 2020. Bagi saya, sasaran saya untuk berada dalam skuad itulah nanti. So, bagi saya yang penting
saya akan cuba yang terbaik lah untuk berada dalam finalized squad untuk AFC qualifying ataupun AFF Suzuki Cup lah. So Kuala Lumpur ni saya akan tunjukkan dekat coach lah. Saya masih boleh bersaing lah dengan player lain. Menjulang atau mencium piala yang dimenangi menjadi satu kemestian buat sang juara, dan penyentuh mengenai piala pasukan mana yang bakal menawan Piala Malaysia edisi 100 tahun kali ini yang akan membuka tirainya esok. Wartawan Tina Ramah ada kupasannya. Sebagai juara Piala Malaysia 1989. Perlis juara TM dengan kejayaan sekali lagi. Inilah dia piala yang menjadi keagungan semua. Sebagai pertandingan bola sepak terawal di Asia, ia kekal dengan sejarah dan keistimewaan tersendiri. Inilah Piala Malaysia yang memasuki tahun ke-100. Piala Malaysia terlebih dahulu dikenali sebagai Piala Melaya yang mula dipertandingkan pada awal 1920. Piala Malaysia sekali lagi bertukar nama kepada Piala Her Majestyship dan lebih dikenali Piala HMS Malaya pada tahun 1933 sempena nama kapal perang HMS Malaya. Pada 1967 barulah nama Piala Malaysia diperkenalkan dan ia kekal hingga kini. Selain itu, Tarik 1 Oktober 1921 pula tarik bersejarah bagi bola sepak negara kerana tarik inilah perlawanan akhir pertama Piala Malaya diadakan. Jadi, edisi saingan Piala Malaysia yang cukup istimewa kali ini bakal menjadi milik siapa? Bekas jurulatih negara Wan Jamak Wan Hassan berpendapat pasukan bukan pilihan berpeluang untuk melakukan kejutan mara ke pusingan seterusnya dalam saingan berprestij itu. Dalam Piala Malaysia ni, saya selalu cakap Piala Malaysia ni adalah satu piala tradisi lah sebenarnya. Kan, kadang-kadang kita rasa tim yang tidak merangsangkan semasa liga itu dia boleh buat satu kejutan dalam Piala Malaysia. Sejarah telah tercipta. Dalam Malaysia Cup ni MPPJ pernah jadi champion. Betul, club team boleh menjadi champion dalam Malaysia Cup. Betul kan? Kedah pada Liga di Premier dia become champion. So ada sejarah yang tertentu. Jadi ini yang kejutan-kejutan yang saya minta. Jangan pasukan-pasukan mesti PDRM ke KMC ke rasa lemah. Pada masa sama, beliau menyifatkan Sabah FC mampu menampilkan prestasi luar biasa dalam saingan Piala Malaysia dengan kehadiran jurulatih berstatus kebangsaan Dato' Ong Kim Swee. Dari segi pemenang, saingan Piala Melaya bermula tahun 1921 hingga 1966, hanya 5 pasukan yang menjuarainya. Lain pula bagi Piala Malaysia sejak 1967 hingga 2019, hampir semua pasukan negeri pernah sekali atau lebih menjulang piala berkenaan termasuk Brunei. Selangor pasukan yang paling banyak menjuarai Piala Malaysia dengan rekod 33 kali manakala Singapura 24 kali. Tahun 2001, MPPJ-FC menjadi pasukan bertaraf kelab pertama muncul juara Piala Malaysia dan Perak menjadi pasukan pertama memenangi Piala Malaysia pada tahun 1967. Dalam pada itu, seorang lagi bekas jurulatih negara Muhammad Azrai Kor Abdullah mengakui juara Liga Super Johor Darul Takzim JDT masih menjadi pilihan utama di atas kertas bagi mempertahankan kejuaraan Piala Malaysia yang dimenangi 2 tahun lalu. Namun terdapat beberapa pasukan lain dijangka mampu memberikan cabaran. Purun sekali lagi JDT tiada pasukan yang mampu mencabar mereka dengan dia punya well organised team, management dan sebagainya. And then cuma di sini again juga untuk siri Piala Malaysia sudah tentunya they will be there bagi saya. They will be there. And then cuma tim-tim yang baru bagi saya kita kena bagi perhatian pada pasukan Pulau Pinang yang diberi nafas baru, bawa jurulatih baru. Kita tengok dia punya importnya begitu menyerlah. Bagaimanapun, kedua-dua jurulatih berkenaan akur jika ada satu kejutan bagi edisi istimewa ini, iaitu stadium diserikan dengan kehadiran penonton sekurang-kurangnya 50%.
Diharap kerajaan dapat benarkan kehadiran semula penonton bagi memeriahkan lagi kejohanan yang tertua di Asia Tenggara. Apatah lagi kali ini ia amat istimewa sempena ulang tahun ke-100. Jangan lupa, jika dibenarkan, jangan leka patuh kepada SOP. Koma, asyik pehok pertemuan juga ke? Atau janganlah lupa nyokong pehok koma ya? Kalau demo orang Kelantan, mari pakat sokong pasukan Kelantan. Sabah, jangan lupa bah. Tina Ramah, Berita RTM. Baik, masih lagi perkembangan bola sepak. Pengurusan Sabah FC tidak meletakkan sebarang sasaran piala atau kedudukan liga. Sebaliknya mahu pasukan The Rhinos diperkukuh agar mampu memberi cabaran dalam kancah Liga Malaysia. Menurut Ketua Jurulatih Sabah FC, Datuk Ong Kin Swee, hasil perbincangan dengan Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, usaha mengukuhkan pasukan itu terarah kepada persiapan menghadapi saingan Liga Super musim depan. Pada masa sama bila turut memaklumkan bakal memikul tanggungjawab memastikan program pembangunan pemain muda di negeri itu mampu melahirkan bakat baharu untuk diketengahkan sebagai pemain senior Sabah FC. Pada saingan Piala Malaysia musim ini, Sabah FC diundi dalam kumpulan D bersama Johor Darul Ta'zim, PJ City FC dan Kelantan FC. Pasukan The Rhinos bakal menghadapi perlawanan pertama pada Isnin ini menentang PJ City FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Ini pula cerita mengenai skuad Red Giant. Beberapa pemain Selangor FC membotakkan kepala tanda solidariti kepada Brandon Gunn. Ketika ini, ketua pasukan mereka itu menjadi proses pemulihan daripada penyakit kanser. Antara berbuat demikian, penjaga gawang Muhammad Khairul Azhan, Muhammad Ashmawi, Muhammad Yakin, Muhammad Nur Hakim Hassan, Wan Zek Haikal dan Taufik Al-Rashid Johar. Perkara itu dikongsi menerusi video dibuat naik media sosial rasmi Selangor FC. Hi Brandon, this is for you. Hi Cap, this is for you. Get well soon. Miss you, Jenny. Get well soon. This is for you, Benega. Get well soon. This is for you, my captain, Brandon Gunn. Get well soon. Tindakan mereka mendapat reaksi positif ketua pasukan yang semua ini membuat penampilan baharu yang botak tanpa sebarang rambut. Brandon Gunn disahkan mengidap kanser 2 bulan lalu memaksa pemain kelahiran Australia itu menarik diri daripada saingan Liga Malaysia musim ini. Perkembangan sukan berbasikal, naib Presiden Persatuan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh mempertahankan jawatan ahli jawatankuasa pengurusan UCI pada pemilihan Kongres sebagai penggal 2021-2025 di Belgium. Beliau memperoleh 90% daripada undi berkenaan. Dato' Amarjit memperoleh 38 undi daripada keseluruhan 43 delegasi termasuk 9 dari benua Asia. Mereka telah memberi kepercayaan kepada saya dan kepada Malaysia untuk meneruskan perjuangan mewakili benua Asia di dalam Executive Board di UCI. Ini menunjukkan bahawa kepimpinan yang telah ditunjukkan diterima secara tangan terbuka. Penjabatnya Sheikh Khalil Al-Khalifa dari Bahrain yang juga ahli lembaga pengarah Eksekutif Konfederasi Berbasikal Asia hanya meraih 5 undi. Manakala 2 lagi calon dari Asia iaitu Sun Weimin dari China dan wakil Iran Mohsen Solgi menarik diri pada saat akhir. Datuk Amarjit yang juga ahli lembaga pengarah eksekutif ACC akan berkhidmat 4 tahun lagi untuk Badan Induk Berbasikal Dunia itu selepas kali pertama dipilih ke jawatan tersebut di Bergen, Norway pada 2017. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Paparan imej satelit semasa menunjukkan gambaran keadaan yang agak berawan terutamanya melibatkan negeri-negeri di utara dan juga timur semenanjung, juga di sekitar negeri Sabah, utara negeri Sarawak dan juga pedalaman negeri Sarawak.
utara dan juga pedalaman negeri Sarawak pada ketika ini. Selain itu, kelompok awan juga turut dicerap melibatkan sedikit di Negeri Sembilan dan juga Negeri Johor yang menunjukkan gambaran keadaan cuaca mendung dan juga lembap di sekitar kawasan tersebut pada ketika ini. Untuk melihat keadaan cuaca yang lebih terperinci, kita beralih ke paparan imej kamera radar semasa di mana diperhatikan keadaan hujan lebat beserta terbit petir masih lagi sedang berlaku di sekitar bahagian pedalaman negeri Kedah, negeri Perak, negeri Kelantan, sedikit di sekitar daerah Dun dan juga Kemaman, negeri Terengganu, Pahang dan juga melibatkan negeri Johor, yang mana keadaan cuaca lembap ini masih lagi dijangka boleh berterusan dan akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, perhatikan keadaan hujan lebat beserta terbit petir tertumpu di sekitar bahagian utara dan juga pedalaman negeri Sarawak. Manakala untuk negeri Sabah pula, keadaan cuaca lembap hanyalah sedang berlaku melibatkan bahagian sandakan negeri Sabah pada ketika ini. Walau bagaimanapun, melalui paparan imej satelit yang menunjukkan keadaan cuaca yang agak berawan, masih lagi dijangkakan keadaan hujan lebat boleh berlaku di beberapa bahagian lain di negeri Sabah pada malam nanti. Untuk keadaan cuaca pada hari esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan cuaca cerah untuk kesemua negeri di semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sabah dan juga Sarawak pada pagi esok, kecuali keadaan cuaca mendung yang masih lagi dijangka boleh berlaku di sekitar kawasan pesisir pantai negeri Kelantan dan juga di sepanjang kawasan pesisir pantai barat semenanjung pada pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sultan Johor Sultan Ibrahim berharap kerajaan menyegerakan semakan semula syarat ketat program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Titah baginda, Johor merupakan antara destinasi utama pelaburan asing selain menjadi antara penyumbang utama pertumbuhan ekonomi negara. Isu berkenaan dibangkitkan ketika baginda menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pagi tadi. Turut dibincangkan pelbagai perkara lain berkaitan kemajuan Johor. Selepas pertemuan itu, Perdana Menteri mendengar taklimat pembangunan negeri oleh Kerajaan Negeri Johor secara tertutup di sebuah hotel sebelum mengadakan pertemuan bersama pemimpin masyarakat. Ini merupakan kunjungan rasmi pertama Datuk Seri Ismail Sabri ke Johor selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 21 Ogos lalu. 6 jawatan kuasa khas akan ditubuh bagi menyelaras 11 agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam usaha membantu usahawan. Menteri berkenaan Tan Sri Noh Omar berkata, jawatan kuasa tersebut akan bekerjasama dengan persatuan dan NGO bagi memastikan agihan bantuan dan peruntukan geran sampai kepada kumpulan sasar. Dalam masa sama membantu usahawan kekal berdaya saing.
ada berbagai-bagai persatuan dan menjadi tanggungjawab kementerian ini untuk bekerjasama dengan NGO-NGO sini, dengan persatuan-persatuan ini untuk membantu kami menyampaikan kepada ahli masing-masing apakah perancangan, apakah peluang-peluang yang ada di bawah kementerian ini. Saya pun sedang belajar, sedang nak melihat balik apakah peluang-peluang yang disediakan. Kerana itulah saya telah akan menubuhkan 6 jawatankuasa untuk kita nak selaraskan. Bila anak ramai, ada 11 anak. Jadi masing-masing ada cara masing-masing, ada cita-cita masing-masing. Katanya fokus diberi terhadap golongan yang diberhentikan kerja serta lepasan pengajian tinggi yang ingin menjadi usahawan selain bidang ekonomi digital. Tan Sri Noh berkata demikian dalam majlis perasmian penutup mesyuarat dui tahunan Perwakilan Dewan Perdagangan dan Industri ASEAN kali kedua tahun 2021 secara maya. Lebih 7 bilion ringgit diperuntuk bagi membantu kumpulan informal dan industri kecil sederhana yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menyediakan 35 juta ringgit wang pendahuluan pinjaman WPP melibatkan 23,487 pelajar yang akan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Awam bagi kemasukan sesi Oktober 2021. WPP RM1,500 bagi setiap pelajar yang layak itu adalah untuk menampung sebahagian perbelanjaan bagi persiapan memasuki IPTA. Pengerusi PTPTN Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata, ibu bapa dan pelajar merupakan penerima bantuan prihatin rakyat BPR serta memenuhi kriteria yang ditetapkan PTPTN. Katanya tempoh sah laku WPP itu adalah 2 bulan bermula semalam hingga 23 November ini. Pelajar boleh membuat semakan tawaran WPP itu mulai Rabu ini melalui portal rasmi PTPTN. Secara umumnya yang saya boleh sebut ialah kalau sekiranya ibu bapa datang daripada keluarga yang menerima bantuan secara hidup, maka sepatutnya boleh layak untuk menerima, tapi kena dapat masuk IPT dululah. Jadi dia kena mohon, dan yang penting sekali semasa mengisi borang UPU dia mesti tandakan ada satu kotak untuk memohon menerima wang pendahuluan pinjaman. Beliau ditemui media selepas menyantuni pelajar yang ditawarkan WPP melalui sesi ziarah ke rumah pelajar berkenaan di kawasan Kubang Pasu. Siapa menyangka usianya telah menjangkau 70 tahun, tetapi kudrat nenek ini mendapat pujian ramai. Dia gigih menyempurnakan aktiviti yang kebiasaannya dilakukan individu muda dan sihat. Dengan memakai jubah, aksinya mendaki gunung mendapat pujian ramai. Sekiranya mahu hasilkan seni digital, perisian seperti Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator antara yang menjadi pilihan. Namun pendekatan wanita ini agak berbeza. Karya seni stesen KTM ini dihasilkan menggunakan Microsoft Excel. Safarina cuba menghasilkan lukisan digital ini menggunakan Excel, berikutan tidak mempunyai perisian Adobe Illustrator. Ibarat pepatah, tiada rotan, akar pun berguna. Berjalan atas dawai pada ketinggian 70 meter. Kedengaran agak mustahil, tetapi Nathan Pauline berjaya membuktikannya. Dawai direntang sepanjang 600 meter dari Menara Eiffel hingga ke satu stesen di seberang Sungai Seine. Lagak mendebarkan itu mengambil masa setengah jam. Baiklah, berita itu menutup berita perdana edisi Sabtu 25 September. Ikuti ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada sesi debat umum Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-76 pukul 11 malam ini di TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik pastinya. Ya, mendepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Kita semua keluarga Malaysia. Assalamualaikum. Salam sejahtera.